الدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpah kurnia dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pagi ini kita cuba merenung, cuba mempelajari, mendalami tentang sebuah hadis Nabi SAW. Apa yang tersurat, apa yang tersirat yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dalam hadis ini yang diriwayat daripada Abil Abbas an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahaka iza sa'alta fas'alillah wa iza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka syai'in ala yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa law ijtama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'at aqlam wa jaffat suhuf. Rawahu Tirmizi wa qala hadza haditsun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairu Tirmizi ihfazillaha tajidhu amamaka ta'arraf fil rakha'i ya'rifka fi shiddati wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Wa'lam anna an-nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Kita tengok hadis ni yang diriwayatkan daripada Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata apa, satu hari kami ni membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata saya pernah sekali di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi SAW? Hai anak, dia kata, aku akan mengajar engkau beberapa kalimat. Nabi tak pernah ajar banyak-banyak. Kenapa Nabi tak payah ajar banyak-banyak? Sikit-sikit dia ajar. Supaya engkau dapat menghafalnya. Supaya engkau dapat mengingatnya. Supaya engkau dapat memahaminya. Yang penting kau ingat, kau faham, kemudian kau mengamalkannya. Kadang-kadang banyak dibagi tahu, satu pun tak ingat. Sebab itu Nabi kata, nak tak aku ajar engkau beberapa kalimat je. Jaga kalimat ni, jaga perkara ini, nescaya engkau akan selamat. Maka kata Nabi SAW, aku ajarkan engkau beberapa kalimat. Pertama, jagalah Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud jagalah Allah?
peliharalah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita jaga hak yang lain, jagalah hak Allah Taala dulu. Nabi nak pesan hak tu. Kita jangan sibuk duk jaga hak yang lain, hak Allah Taala kita tinggalkan. Kita nak jaga hak Allah Taala ni terlebih dahulu. Contohlah tuan-tuan, sekarang ni masalah penyakit. Kita jagalah semua-semua ni kan, SOP dan sebagainya. Tapi hak Allah Ta'ala perintahkan, imarahkan rumah aku, makmurkan rumah aku, baca kitab-kitab yang aku turunkan, ikutlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduklah dalam majlis-majlis ilmu. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menjaga SOP yang diberikan, tetapi jangan tinggalkan hak-hak Allah Taala. Ini diberi peluang untuk mengimarahkan masjid, masih juga engkar, tak mau juga datang. Tak mau juga mengimarahkan, tapi nak disuruh angkat penyakit wabak. Wabak ni memang dah disebut Nabi SAW dalam sebuah hadis. Akhir zaman nanti ada satu wabak, satu penyakit. Seperti mana penyakit itu mematikan kambing-kambing yang banyak, tiba-tiba bergelempangan kambing itu. Nabi kata dah sebut dalam hadis ni, 6 tanda akhir zaman. Pertama, selepas kewafatan aku. Yang kedua, pembebasan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, dia kata timbulnya wabak yang mana membunuh dengan secepat mungkin. Kita tengok tak berapa ribu yang mati wabak Covid ni, macam kambing bergelimpangan. Dah ada dah Nabi sebut. Dah ada dah Nabi sebut benda tu pun. Jadi dia kata peliharalah Allah Ta'ala. Sebab kamu tak lepas daripada perkara ni, dia kata. Timbulnya fitnah di mana-mana, sampai dalam rumah pun timbul. Orang Islam di rumah pun ada fitnah. Berlambat-lambat fitnah datang. Hari ni ulama-ulama pun tuan-tuan bergaduh dah idah. Ustaz-ustaz, kejap ustaz ni kata ni, kejap ustaz ni kata ni, kejap ustaz ni kata ni. Ustaz sama ustaz tu buat live, tengok tuan-tuan, insya-Allah. Kitab lambat-lambat belakang. Masing-masing semua tunjuk kitab banyak belakang kan. Masing-masing semua tunjuk hebat dah. Kitab banyak belakang tu. Kawan ni cakap macam ni, kawan ni bidah, keluar pula live belakang kitab bersepah, lungguk kitab. Nunjukkan aku pun baca kitab tu juga. Lepas ustaz ni keluar pula ustaz ni. Gambar pula dah, bersepah pula kitab belakang. Dia pun rot pula dah. Siapa yang pening? Fitnah tu kat siapa? Kat kita lah yang pening ni. Macam sembahyang duduk atas kursi lah, tuan-tuan tengok tak? Sembahyang duduk atas kursi ni dulu, petik sana, petik sini, petik situ, petik sini. Yang nganga siapa? Yang duduk atas kursi. Ni. Sah ke tak kan? Sah kan? Ustaz kata tak sah duduk atas kursi macam ni. Tak sah kata. Ustaz tu kata tak apa. Yang penting kursi tu jangan berjanda. Yang seorang pula tak boleh duduk atas kursi. Yang seorang kata walaupun duduk atas kursi, kalau dia boleh bangun, dia kena bangun dulu. Macam-macam kan. Sampai lah ni tak habis lagi bahas tu. Sedangkan Nabi tak sebut pun duduk. Nabi suruh tak mampu berdiri, duduk. Dah. Macam mana nak duduk? Duduklah, jangan sampai menyeksakan diri. Boleh sembahyang, tak boleh berdiri. Duduk pun tak boleh bersila. Berlunjur je boleh. Nak buat macam mana? Berlunjur lah. Oh ni tak ada adab dengan Tuhan. Berlunjur-lunjur kaki. Dah aku tak boleh bengkok. Kaki ada besi. Nak macam mana? Takkan kau nak sulipat juga. Kadang-kadang itu sebabnya darurat ni tuan-tuan. Jangan dipikirkan. Namanya pun darurat. Bila darurat ni kita ikutlah keadaan. Hukum berbeza-beza. Ada orang sihat lain sembahyangnya. Ada orang sakit lain sembahyangnya. Tak boleh tuan-tuan, memanglah rukun sembahyang berdiri. Habis dah tak boleh berdiri, paksa juga berdiri. Sekalipun kamu terpaksa bertongkat. Tak ada tuan-tuan. Islam ni mudah. Ad-dinu yusr, kata Nabi. Agama ni mudah, jangan dipermudahkan. Jangan dipermudah-mudahkan. Agama ni memang mudah. Tak ada siapa mempersulitkan melainkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Aku tak pernah bebankan kau orang semua. Aku bagi kau mudah aja. Sebab yang mudah pun kau tak mampu buat, kalau aku menyusahkan kau, lagi kau tak mampu buat. Aku bagi mudah lah. Jangan bertekak, jangan bertengkar benda-benda macam tu. Illa darurah. Buatlah macam mana nak buat. Namanya pun mudarat. Namanya pun mudarat. Buatlah sekadar bagaimana kemampuan.
Kita tak boleh berwuduk, dia suruh tayamum. Tayamum. Jangan pertikaikan. Air banyak Syekh. Ya, air tak boleh guna nanti. Alah boleh kau sajud. La ilaha illallah. Tak payah berdebat. So itu agama ni sangat mudah. Kita mempersulitkan dia. Yang mudah pun tak mampu buat. Kenapa yang kita nak persulit? Kita hari ni ustaz-ustaz, la ilaha illallah. Saya tengok dalam YouTube tu dengan ustaz ni kata ustaz ni tak betul. Ustaz ni kata ustaz ni tak betul. Ustaz ni kata ustaz ni kata tak betul. Dia kata Maulana ni tak betul. Dia kata Tuan Syekh ni tak betul. Tuan Syekh kata dia tak betul. Maulana ni kata ustaz ni tak betul. Tak keluar, buka dalil semua. Yang penting kita orang awam lah. Orang awam lah yang penting. Dia tu serabut berfitnah buat sana kata tu. Sebab apa jadi fitnah? Pasal tengok live tu sekerat. Dia pernah ambil, dia cut-cut ni sekerat tu. Pak, ada. Hak ni dia sebar ni, dia tularkan. Oh, dia bagi kat ustaz dia pula. Ustaz dia tengok. Oh, ya ke? Tak apa, nanti anda jawab. Saya pun dah kena menentang ni tuan-tuan. Menentang ni bahayanya. Kalau tak betul-betul menentang ni bahaya. Pasal itu ulama-ulama dulu dia suruh talaki mengaji. Mengaji ni dah depan-depan dah. Pakai ni susah. Tapi tak guna pula benda ni, banyak manfaat dia kalau betul cara dia. Tapi kalau tak betul cara dia, menjahanam dia ni. Ni pengalaman saya. Pasal tu ada tutup guru dia tak nak rakam benda ni. Nak rakam betul-betul. Jangan potong-potong. Sebab saya pernah kena tuan-tuan. Ceramah 1 jam 20 minit. Yang dia ambil 3 minit lebih. Yang itu dihantarnya kat mufti. Hantar kat ustaz tu. Hantar kat ustaz. Ustaz ni marah pula kat kita kan. Kau tunggu kau ni poin aku ni. Kau tunggu kau dapat nanti kan. Keluarlah surat khabar kan. Sinar harian. Top 5. Kan? Dia dengar tu lah. Dengar 5 minit, 3 minit tu. Bila kita datang bincang, apa masalah? Dengar tak video ni habis? Tak ada lah. Habis tu? Dengarlah bagi Pak Habis dulu 1 jam 20 minit. Bila peristiwa tu berlaku? Berapa mufti dah tukar? Apa mufti sebelum ni tak tahu ke? Dah gagap jawab. Kan? Bahaya tengok. Kadang-kadang menyakit benda ni tuan. Bila sampai kan, ni tak ada apa, ni perkara biasa ni. Dah biasa pula dah. Kalau tak tu, malalak dalam surat khabar, dalam TV, dalam surat khabar, dalam TV. Saya pergi hadap, bapak ni saya kata, mari hadap aku. Mari. Aku nak tengok, banyak pernah hadap aku. Bila kita hadap, dia orang salah faham ni Ustaz. Kepala bana kau. Ni kadang-kadang kita nak geram sangat. Kau ngadap 3 minit, kita ceramah 1 jam 20 minit, dia ngadap 3 minit. Lepas tu dia keluar hukum. Oh, ini ustaz tak betul ni, ini Wahabi ni, ustaz ni Syekh ni tak betul. Dia cakap, kau ni agak-agak lah. So itu benda ni bahaya tuan-tuan. Bahaya benda ni. So itu ulama-ulama dulu suruh datang talaki, main mengaji, tak faham, main tanya depan-depan. Jangan duk sembang kat luar. Kau tak faham nak cerita kat luar, kau panggil orang tu main sini. Satu. Kemudian adat mengaji ni, jangan tanya ustaz ni, lepas tu besok ada ustaz ni jawab, datang ustaz lain, kau tanya lagi soalan tu. Sebab nak compare ustaz ni jawapan ustaz ni dengan jawapan tu. Ini pun penyakit akhir zaman. Bila kata ustaz ni tak betul, lepas tu orang sampai, ustaz ni pula berbalah. Salah tu Syekh. Apa salah nak di kitab dia. Tapi kita, dia mula lah. So itu Islam. Nabi sebut dah, fitnah akhir zaman ni akan masuk ke rumah-rumah, hatta rumah Islam ni, semua dia masuk, menyelinap masuk. Itu tanda akhir zaman. Nak kiamat dah ni. Dunia nak kiamat. Susah cakap banyak. Dunia nak kiamat. Susah nak bohong apa dah. Bulan tadi pun Syekh dah cakap dah. Dah nak hampir dah, dah hampir. Memang betul pun. Dah nak kiamat. Tunggu apa lagi? Tapi yang dia bagi sebelum kiamat ni, dia bagi lalu peringatan, insaflah cepat, insaf. Dia kata, tobat. Sebab aku nak munculkan ni, aku nak habiskan ni. Kau tunggu kau. Dia bukan bagi ni suruh kita menung, suruh tinggalkan masjid, suruh tinggalkan surau. Dia suruh insaf, suruh bertaubat. Ihfazillah, cepat pelihara hak Allah. Dah dekat dah ni. Dunia dah dekat nak sampai penghujung. Dah habis dah, nak habis dah. Harap-harap kita tak bertemu lah zaman Dajjal.
Jangankan zaman Dajjal, zaman ni pun kita tak mampu tuan-tuan, apatah lagi zaman Dajjal. Zaman Dajjal tunjuk syurga, bukan tunjuk duit, tunjuk syurga terus. Macam nak ke tak nak? Ni neraka, ni syurga, macam bukan tunjuk duit. Zaman lah ni tunjuk duit pun gagap, tunjuk duit pun boleh jual agama, tunjuk duit pun hilang agama. Kau ditunjuk syurga macam tunjuk duit pun lupa tuan-tuan. La ilaha illallah. Tunjuk syurga, tak kupur habis kita. Di saat kepanasan itu tuan-tuan terlalu panas, dia tunjuk air tuan-tuan segelas. Apa macam? Nak air? Baik ikut aku. Cepat. Ni panas ni. Macam? Jangankan tunjuk syurga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Dunia nak kiamat. Dah hampir lah penghujung. Ulama sama-sama ulama berbalah. Penghujung. Wabak ni besok tuan-tuan dah ada pula vaksin, lain pula cakap. Vaksin dah ada, apa nak risau? Vaksin dah ada. Habis boleh buat maksiat lagi dah. Boleh dah buat maksiat lagi. Tuan-tuan tengok tuan kan. Dalam keadaan macam ni pun maksiat dibenarkan juga. Anugerah juara lagu lah, anugerah bintang popular lah, siapa paling popular. La ilaha illallah. Tuhan kata aku suruh insaf, suruh taubat, aku bagi bala ni, azab ni, suruh insaf, suruh taubat. Kau bagi ramai-ramai pergi masjid, pergi surau, mohon ke aku, baru munajat lah. Ini lain yang kau buat iklan. Keluar iklan, anugerah bintang popular. Siapa paling popular tahun ni? Yang paling popular tahun ni COVID-19. Merata dunia semua orang cakap tu yang datang tu ya. COVID-19. Tak ada anugerah bintang popular yang paling popular setakat ni COVID lah. Sampai orang pun takut dengan ni kan. Bintang popular. Tu orang sibuk so batalkan lah. Yang sibuk batalkan benda lain apa? Kan? Tapi orang agama ni tadi, bila kata batal tu, yang paling penting kuliah dibatalkan dulu lah. Kuliah dibatal dulu. Tengok anugerah bintang popular orang desak, suruh batalkan. Apa tak dipedulinya? Nampak tak akhir zaman? Agama tak ada siapa suruh batal pun. Batal dah. Apa tak buat? Tak boleh lah. Bahayalah. Takutlah. Bahaya. Anugerah bintang popular. Satu negara menyalak supaya batalkan. Bodoh. Makin tu makin keluar lagi. Siapa paling popular tahun ini? Barat. Orang buat maksiat main langgar. Hantarlah. Kau nak marah, kau nak kutuk, kau nak kata, kau punya pasal. Itu buat benda maksiat. Yang kita buat benda baik ni, nak mengaji ni apa semua. Jangan saya. Jangan. Nanti, janganlah. Susah nanti orang bising nanti. Nanti orang mengadu nanti orang marah nanti. Yang Nabi, yang Tuhan suruh orang marah, kita takut nak buat. Sedangkan Nabi kata apa? Ihfazillah, pelihara Allah. Patut yang paling takut nak buat maksiat. Akhirnya hari ni maksiat tak takut nak buat, agama takut orang nak buat. La ilaha illallah. Ini orang macam mana tuan-tuan? Ini orang macam mana? Sedangkan Nabi yang sebut, maka engkau akan mendapatnya. Dia kata, maka Allah akan menjaga engkau. Kau jaga hak Allah, Allah pelihara engkau. Tuan-tuan ingat peristiwa haji tahun ni, walaupun tak ramai 10,000. Dia pelihara, dia jaga SOP. Pelihara hak Allah Ta'ala. Haji tetap buat, semayang tetap buat, tawaf tetap buat. Tapi jaga SOP. Dia jagalah. Ada kes, dengar kes. Tak ada. Tak ada tuan-tuan. Haji baru ni, kan? Mana ada kes COVID? Allah Ta'ala pelihara. Tuhan kata apa? Kau pelihara hak aku pelihara lah hak kau. Ini Nabi sebut. Takkan Nabi bohong pun. Itu janji Allah. Allah tak pernah mungkin janji. Pelihara hak aku, kata Allah. Apa yang kau nak risaukan? Semayanglah elok-elok. Jaga semayang kita elok-elok. SOP jugalah. Semayanglah berjamaah. Jagalah awal waktu. Semua kita jaga pelihara Allah. Allah Ta'ala akan pelihara kita. Berwuduklah dengan sempurna. InsyaAllah Allah pelihara hak kita.
Di samping kita ikut SOP yang diberikan, pencarakan dan sebagainya. Kalau kita nak suruh pakai hand sanitizer, pakai. Nak cek suhu, cek, apa masalahnya. Yang itu kita jangan degil lah, kita ikut. Itu pemerintah suruh, kita kena ikut lah. Itu pun dah ada kajian. Doktor-doktor pakar tu, saya kata dalam mesyuarat Majlis Fatwa pun panggil semua-semua tu. Bukannya pandai-pandai ulama ya. Ulama cuma bicara bab hukum. Yang pakar kesihatan bidang dia. Okey, penyakit ni berjangkit kalau kita rapat-rapat. Penyakit ni mudah berjangkit pada orang-orang yang memang dah ada penyakit. Penyakit ni mudah berjangkit pada budak. Jadi macam mana nak buat? Okey, hukum cari. Boleh tak sembahyang jarak-jarak? 1 meter boleh tak? Sebab berapa jauh dia tanya doktor. Berapa jauh kalau dia nak beli penyakit ni? Sekurang-kurang 1 meter. Okey, cari hukum. Cari kitab. Kias. Kita cari. Kita ijma'kan. Kita cari istihadkan. Ulama-ulama ni ijtihad, boleh tak? Apa hukum merapatkan saf? Sunat ke, wajib ke, rukun? Ulama bahas-bahas kita ijtihad. Untuk mengelakkan lebih dahsyat mudarat, kita gunakan hukum. Maknanya harus kita boleh menjarakkan dia. Sebab demi nak jaga mudarat ni. Ulama dalam tu bukan mengaji belakang rumah kita. Ulama yang duduk dalam tu bukan mengaji 2-3 tahun. Bak kata Tuan Syekh Malan tadi lah, Tuan Syekh Abu Zaki kata apa? Itu ulama-ulama ngaji puluh tahun punya. Ini 20 tahun, 30 tahun, takat mengaji 6 tahun, duk sembang kitab belakang, Ustaz cakap banyak lah. Berapa biji yang kau habis baca? Bohong kau ni. Ngaji 8 tahun, kau beli kitab kat Mesir tu banyak-banyak, kau beli kitab kat Jordan tu banyak-banyak, kau bawa kat rumah, kau rak buku. Kononnya kita ada kitab lama-lama ni. Baca ke? No, yang ngaji puluh tahun dulu tu, yang 60 tahun ngaji, 60 tahun, 30 tahun ngaji, bukan 6 tahun. Ini sembang ngaji 6 tahun, nak usarap tak ke mana, udah sembang ke mana. Orang tu nak ngaji puluh tahun tuan, tu, hebat-hebat tu. Dia panggil, bukan panggil pakar fiqah itu. Dalam Majlis Fatwa panggil ahli nausarap, ni pakar nausarap, mari. Kau penting untuk meletakkan baris ni nanti kerang, kau tak kena baris nyanyi kau. Panggil ahli balarah, ahli mantik, semua-semua. Ramai dalam tu. Bukan 2-3 orang bincang, bukan macam bincang kat kedai kopi macam kita bincang tu. Macam mana Syekh? Boleh tak? Boleh kot. Ini bukan bincang boleh kot. Ini bincang, dapat kita sepakat. Perubatan. Keselamatan macam mana? Dia bagi tahu pula bagian keselamatan ni. Bagian kedokteran ini, bagian perubatan ni, semua dia bincang. Jangan kita pula nak rot mereka. Saya tu dia kata kuman boleh berjangkit kan, dengan salam ni. Jadi pakailah hand sanitizer. Dia dah kaji. Kena je sikit, habis. Pakai hand sanitizer, kuman mati. Doktor semua buat kajian, pakar. Tapi yang kata yakin dia tak penyakit, tak apalah salam. Betul kata Tuan Syekh tadi. Habisnya nikmat salam. Habis tuan-tuan. Fadilat salam dah main macam Jepun dia kan. Tak lama masuk tunduk je. Betul. Orang alim cakap kan. Betul dia cakap. Habis. Kalau nak ikut sah, memang habis. Tapi kena insaf lah. Kena tahu. Dulu aku suruh rapat-rapat, kau tak nak rapat, kau jauh-jauh. Sekarang aku bagi kau jauh betul. Apa macam? Dulu aku suruh imarahkan masjid, makmurkan rumah aku, kau tak nak datang. Aku bagi tutup terus. Macam? Resah lah. Betul. Tapi kita jagalah tuan-tuan. Ihfazillah, yahfazka. Jaga hak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala jaga kita. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatnya di hadapanmu. Kita jaga Allah Ta'ala, Allah Ta'ala duduk jadi pendinding kita duduk depan. Bayangkan kita duduk belakang, dia duduk depan jaga. Risau lagi kau? Saya risau apa? Tuhan kata, semua tu hak aku. Aku yang bagi, aku yang ambil. Jaga je hak aku. Tapi kita ni degil tak tentu pasal. Hak Tuhan. Tengoklah tuan-tuan. Mana-mana masjid yang boleh buka, boleh guna. Tak penuh. 1/3 je Ustaz. 1/3 pun tak sampai. Masjid tu penuh. 2,000 orang. Datang 30 orang. 1/3. 1/3 menentang apa tu?
Itu tara Allah Ta'ala dah bagi tu. Dah pernah rasa tutup. 3 orangnya. Daripada beribu kan, tinggal 3 orang. Tuhan pun tengok, baru kau tahu ya. Dia buka balik semula, test tengok. Dah bagi ni, dah tutup, buka balik sekejap lah. Buka sebulan, tengok buka sebulan. Macam tu juga, tak berubah. Dia kata tak berubah juga, tutup balik. Ingatkan dah bagi sebulan lah itu, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, 4 bulan lah dia bagi tu kan. Tutup. 3 orang, Jumaat tak boleh kan. Gelisah yang bunyinya. Oh, tak boleh jadi ni. Bila tak semain Jumaat. Tiba-tiba Tuhan kata, yalah, aku tengok dah semangat dia orang ni balik ni. Dah insaf dah ni. Dah tobat. Dah tobat dah. Buka. Buka lah. Bila buka, macam tu juga rupanya. Ingatkan bertambah ramai. Macam tu juga. Tutup balik. Tak ada insaf juga. So itu Tuhan, bila kita minta balik ke dunia, tak dibagi tu. Tu saya kata ayat yang saya baca-baca tu kan. Laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, bagilah aku balik kejap. Aku nak beramal soleh, nak bersedekah. Tuhan kata wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dah. 60 tahun aku bagi, kau tak buat, nak bagi sekejap. Ni semua temberang semua. Tak payah balik. Duduk situ terus. Kau tanggung lah semua ni. Kau tak payah nak akal aku lah. Kau dulu kau boleh lah akal kena aku. Sekarang aku dah bagi masuk dalam ni. Aku akal lah tengok. Tak payah. Kita berjanji dengan Tuhan banyak. Aku ni kan kalau sehat dan nanti aku ingat nak pergi masjid je lah. Aku tak nak tinggal aku masjid. Sehat. Lupa. Lupa tuan-tuan. Aku ni besok ada je duit, insyaAllah. Aku ada je duit, aku bawa semua pergi umrah. Dapat dah duit Tuhan bagi. Lupa pergi umrah, pergi Thailand rupanya. Ingat pergi umrah, Thailand lagi. Ni pengalaman saya tengok tuan-tuan kan. Saya ni ustaz dapat je duit ni, semua saya bawa pergi umrah. Anak-beranak sini. Baguslah Tuhan, baguslah. Ada kesedaran. Dapat duit 1 juta, kawan ajak pergi Danau. Kan? Mekah tak sampai-sampai, Danau yang sampai dulu. Jajak pergi Danau. Dah habis duit. Kata nak pergi umrah Tuhan. Tahulah, inilah nafsu ni. Dia kata payahlah. Ingat nak pergi umrah, tak dapat 2 kawan ajak pergi Danau pula, kata dia. Habis tu? Dia dah habis duit. Tu bila nak pergi ni? Tengoklah, ada rezeki kali kedua ni insya-Allah lah. Tak payah bohong lah Tuhan. Yang Tuhan bohong tu kan saya. Yang Tuhan bohong tu Allah Ta'ala. Besok Tuhan jawab dengan Allah Ta'ala. Jangan macam tu Ustaz. Apa jangannya? Macam tu lah. Kan? Kan? Ni saya tengok sini. Kita kata, Tuhan kata kau berjanji dengan aku senang. Tuhan bagi penyakit ni, wabak ni, nak tengok berapa ramai yang tobat, berapa ramai yang nak balik pada dia, berapa ramai yang kembali pada Allah, berapa ramai yang menangis merayu pada Allah Ta'ala dan dia balik kepada Allah. Tak ada. Inilah orang-orang dia. Padahal yang kena penyakit wabak ni bukan ini je orang, satu dunia kena. Kalau nak insaf dah lama kena surau masjid dah. Lama dah tuan-tuan. Kalau nak kena ni nak insaf. Okay tuan. Sikit gitu tuan. Sekarang cepat tu cerah dia. Belum pukul 7 dah cerah. Belum pukul 6 dah gelap. Tahulah. Jangan dia bagi gelap 3 hari betul-betul sudah. Dia bagi gelap 3 hari betul-betul, kiamat dah apa lagi. Ini pukul 6 dah gelap tuan. Ini pun dah siang dah. Baru 6.43 pun dah siang. Tuan-tuan renung-renungkanlah. Jangan sampai kawan tu berhenti buat kerja sudah. Dia terpenat dah pusing-pusing. Dah lah stop lah. Stop, kita pun stop dah pagi. Okay? Jadi tuan-tuan jaga baik-baik. Kemudian dah tahu ni, dia kata jika engkau meminta, mintalah kepada Allah Ta'ala. Mintakan Allah. Doa terus, bermunajat kepada Allah. Datang, zikir, bermunajat, mohon ampun.
Ya Allah, ya Tuhanku, kan penuhkan rumah-rumah Allah, mohon pada Allah. Saya duk tengok kadang-kadang kita sembahyang hajat kan, apa sebab? Sembahyang hajat ni sesekali je kita buat. Itu pun bila perlu tu hajat dah. Kenapa tak buat selalu solat hajat? InsyaAllah malam ni kita tak ada apa buat, kita buat solat hajat ni. Kenapa tuan? Nah, kita minta hajat lah, minta lindung daripada musibah, bala, penyakit, ya, permusuhan. Selang 2-3 hari solat hajat lagi. Kerap betul surat ni buat solat hajat surah ni. Tak, semua ada hajat. Ni semua ada hajat ni. La ilaha. Ada hajat. Orang rumah tak sihat, anak tak sihat, anak degil. Semua ada hajat kan? Kan siapa yang minta? Minta, ya Allah, lembutkanlah hati anakku, ya Allah. Ya Allah, tenangkanlah keluarga aku, ya Allah. Semua ada hajat. Buatlah solat hajat. Buatlah solat hajat. Jangan bila kena je nak operation, buat solat hajat. Dah sihat, tak ada hajat dah. Dah habis dah hajat. Tu hajat dia dah habis. Hajat orang lain. Semua ada hajat. Kita ni semua ada hajat. Apa hajat kita? Hajat minta Allah Ta'ala tariklah habis dah balik semua ni. Kami dah tak tahan menanggung dah. Tak lalu nak menanggung musibah, balak ni. Tak lalu dah. Ya Allah, kau ambil lah ya Allah balik. Ambil lah. Angkatlah ya Allah. Kita je berdoa, orang lain tak nak doa macam mana? Kita penat berdoa. Orang lain tak nak doa, orang lain buat maksiat. Macam mana? Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok, kita kena perbanyak solat hajat, kita perbanyak zikir, kita perbanyak semua ni doa pada Allah. Sebab itu dia kata, iza sta'anta fasta'in billah. Doa, mintalah kepada Allah. Jika engkau minta tolong kepada Allah. Ketahuilah bahawa sesungguhnya jika umat manusia bersatu untuk memberikan manfaat kebaikan kepada kamu tentang sesuatu, maka tiadalah mereka dapat melakukan itu kecuali dengan sesuatu yang ditentukan Allah padamu. Berhimpun pakar dunia ni tuan-tuan nak mengangkat penyakit COVID ni, nak menemukan vaksin COVID. Kalau Tuhan kata tak. Tuhan kata balikkan aku tunjukkan nanti vaksinnya. Silap-silapnya vaksin dia dekat rumah kita je. Macam tuan-tuan lah, tuan-tuan tengok tak, satu kes baru. Macam mana nak kilatkan lampu kereta tu lah. Macam-macam orang beli alat tu, beratus-ratus tuan-tuan. Beratus-ratus beli alat nak bersihkan cermin lampu tu. Tiba-tiba keluar satu baru ni, ambil minyak brake, ambil sikit, sapu, berkilat kawan tu. Tak bermodal pun, modal kat minyak kereta tu. Punyalah seksa beli beratus-ratus tu ngilat, hantar kat kedai, dia pun polish dah. Sebiji RM50. Kita pun 2 biji 100. Hantarlah 100. Kali tu keluar dalam video tu, dia ambil minyak tu, minyak brake tu kan, yang dalam tabung tu lah. Kok tak ada kat kedai, dia tak beli yang dalam tabung tu duit. Habis berkilat tuan-tuan, bau tepuk dahi. Alamak, aku silap lah itu. Kalau aku tak hantar kedai itu tak ada keluar. Ubatnya kadang senang, tapi kita tak tanya Allah, tak nak tanya dia. Saya pernah tuan-tuan, satu kes, minyak ni tuan-tuan, la ilaha, ubat Tuhan yang bagi ubat. Kita lah kat dia, tak tanya Tuhan. Ubat dekat rumah je pun je, daun-daun kat rumah je. Saya tanya dia tengok, ya Allah, Engkau lah yang maha penyembuh, Engkau lah segala-galanya. Kau bagilah penawar. Allah Ta'ala bagi sebelah rumah. Lah ini je ubatnya kau. Kita berpuluh ribu habis duit ubat dekat rumah je, kat dapur je pun. Jadi tuan-tuan, salah siapa? Salah kita tak tanya Tuhan. Tahu tak, Tuhan segala-galanya. Menggantungkan pengharapan tu tak ada. Tak kuat. Ni COVID ni, Tuhan kata kau tak tanya aku? Tak ada lah, kau tanya aku. Semua orang Islam ni balik semula tanya aku bagi ubat dia. Sebab yang datangkan wabaknya aku, bukan orang lain. Aku bagi ni supaya kau insaf.
Aku bagi ni suruh taubat sebab kau dah melampau. Apa yang kau buat? Tuhan kata, kau buat apa? Aku nak beritahu ni. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerosakan di muka bumi, kehancuran bumi ni sebab tangan-tangan korang. Aku nak bagi kau insaf, kau ingat aku. Ni semua hak aku. Kau jangan pandai-pandai buat. Kau tak nak taubat, kau tak nak balik pada aku bagi azab ni. Bagi azab. Kita pun tersentak. Allahu Akbar. Dia pun bila tersentak bertaubatlah dia, minta ampun, ya Allah ampunkan kami kesalahan kami. Tuhan kata bawa kau tahu kan. Okey, aku pulihkan balik semula. Aku bagi balik semula biar dia elok balik semula. Tapi degil. Tuan-tuan tak mau ikut. Nak macam mana? Kan? Tak mau ikut. Umat Islam, umat ni degil nak mampus. Nak melawan. Yang nak dilawannya itu Tuhan. Bukan siapa-siapa pun. Yang nak dilawannya yang mencipta. Yang nak dilawan tu, yang Maha Pencipta tu nak dilawannya. Apa hal kan? Apa takut? Itulah. Tuhan bagi supaya balik. Hadis dah ada dah yang saya baca ni. Hadis dia. Nak diingatkan kat kita, Nabi kata, kau berkumpul pun satu dunia ini untuk nak beri kebaikan. No. Kau panggil pakar mana pun. Tak. Tuan. Nabi sebut. Kita beriman dengan Nabi. Ini Nabi sebut. Bukan saya sebut. Saya cuma bacakan aja. Dia kata, dan jika mereka bersatu untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu, maka tiadalah mereka dapat mencelakakan kamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Telah diangkat kalam dan telah kering tinta lembaran-lembaran itu. Yang dicatatkan oleh Allah dah selesai, dah tutup. Buku dah kering. Tak boleh ubah dah. Melainkan kau mintalah, merayulah pada Allah. Kau kembalilah kepada Allah. Menggantungkan seluruh pengharapan kepada Allah. Tidak ada tempat untuk menggantungkan harapan melainkan pada Dia. Sebab semua tu dari Dia. Dari subuh tak lama-lama tuan, SOP-nya pun sekejap-sekejapnya. Tapi tak apalah, sekejap pun kita jagalah tuan-tuan. Jangan kita tak jaga pula. Ustaz kata jaga hak Allah Ta'ala. Ini SOP ni bukan hak Allah Ta'ala. Tak, jaga dulu. SOP pun jaga. Hak Allah Ta'ala paling penting dijaga. Semayang. Jangan. Kalau ada peluang hari cuti, datang awal sembahyang berjemaah kita. Merayu pada Allah, menangis kita. Ada peluang kita berzikir ramai-ramai. Minta Allah Ta'ala ambil balik semula. Kalau inilah yang kita buat kembali kepada Allah, nescaya Allah Ta'ala dengar permintaan kita, permohonan kita. InsyaAllah Allah Ta'ala angkat. Tapi kalau kita tak buat, masih ada yang degil juga kan? Orang buat ngaji agama pun pergi report. Orang buat kelas mengaji pun report. Orang buat majlis. Ni nak tolong ni. Orang ni nak tolong supaya dengan berkat majlis ilmu Allah Ta'ala angkat benda ni. Dia pula buat report ni itu ni. Ni serabut Tuhan kata masih ada juga degil-degilnya. Besok aku bagi COVID kat kau seorang pun katanya report-report ni. Report-report COVID pun sampai. Ambil kau. Patutnya kita ajak orang ni, kita report. Kita report orang buat majlis ilmu. Pada majlis-majlis yang diberkati oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dengan banyak majlis ilmu, majlis zikir, majlis ni semua, Allah Ta'ala turunkan rahmat, Allah angkatkan musibah. Ini pula halam report sana, tak tahu lah apa masalah kita. Hati dah rosak sungguh. La ilaha illallah. Patut galakkan. Baguslah, aku tak dapat buat. Aku sesekali boleh lah. Tapi aku selalu tak dapat. Ini yang ngadu tu orang bukan Islam tu. Okey lah. Ni yang ngadu tu pun yang nama Islam juga. Jadi tuan-tuan, ingatlah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari pun kat 7 dah tuan-tuan. InsyaAllah kita sambung macam biasalah. Sambung waktu lain nanti insya-Allah. Selagi boleh kita buat tuan-tuan. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini Allah Ta'ala angkat, memberikan rahmat kepada kita semua tuan-tuan. Rahmat-rahmat Allah Ta'ala turun di merata-merata bumi ini, pelosok bumi ini.
Mudah-mudahan dengan rahmat yang turun, azab bala yang Allah Ta'ala angkat, tuan-tuan. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khashirin zabil syaitan. Sadaqah. Bil hilmi wa akrim taqdim. Allahumma inna nas'aluka nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa aman mutaqabbalan. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.